صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua seluruh pelanggan-pelanggan TH Travel ataupun followers Tabung Haji Travel di sosial media kami pagi ini, di pagi yang mulia ini. So, pagi ini kita bersama dalam Bicara Niaga 12 Januari. So, sebelum ni kita sedia maklum yang mana produk-produk kita panggil produk owner, pemegang bekal di kalangan yang ada di dalam shopping.ts. Pada Bicara Niaga ini kami bersama-sama dengan produk-produk owner. Jadi insyaAllah pagi ini rasanya semua dah kenal ataupun tak kenal ni, ya. Saya ni kalau dengan sebelah saya ni memang kenal sangat-sangat lah, ya. Tuan-tuan mesti pernah lihat dalam TV, siaran-siaran TV Al-Hijrah dan macam-macam lah, ya. Iaitu yang bagi Ustaz Ghazali bin Ibrahim. Ya, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Ini antara pendakwah dan juga untuk produk pada pagi ini kita nak sembang kopi Pak Kodi. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan lihat di depan kami ini, ya. Dan juga yang bagi Ustaz juga adalah wakil pemasaran, ya. Wakil jualan untuk Pak Kodi ni. Apa khabar Ustaz, ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz. Memang lama sangat. Memang lama sangat. Jadi hari ni kita sembang saya santai Ustaz, ya. Saya santai, ya. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah, ya, berkenaan dengan kopi Pak Kodi ni. Mana datang kopi Pak Kodi, nama Pak Kodi ni, ya. Dan mungkin latar belakang syarikat sikit lah, sedikit sebanyak. Baik. Apa pun terima kasih banyak lah kepada Tuan Haji Syarumi, kan, yang jadi moderator pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada semua pelanggan-pelanggan, customer, follower kan, Tabung Haji Travel punya shopping mall ni. Dan cerita pasal kopi ni lah. Dulu kita pun sama-sama pergi haji, pergi umrah, nanti tiba-tiba hilang, kita dengar kopi kan. Saya pun sebenarnya mula-mula pasal kopi ni, saya memang penggemar kopi. Kopi lover lah, pencinta kan. Betul. Ramai ni kat Malaysia tu. Sebab di Malaysia ni kalau tak silap, pasal kopi ni setiap hari akan ada lebih kurang dalam 200,000 orang minum kopi. 200 setiap hari. Sebab memang kopi ni memang satu minuman yang pada dasarnya dia bagus juga untuk kesihatan. Terutamanya macam stres lah. Sebenarnya stres ni salah satu ubat dia minum kopi, kan? Betul. Jadi kalau stres kena kecam, minum kopi. Dia biasalah, dia ada kopi yang kosong saja, kopi yang campur saja, kan? Jadi pada awal tahun 2019, kan, tiba-tiba Cik Zaril ni antara pengusaha kopi Pak Kodi ni, dia datang kat saya, dia bawa pack cantik lah ni. Dia bawa ni. Macam ni lah ke? Dia datang jumpa saya dekat kedai makan. Sebab saya pun suka jumpa kat kedai makan je, senang kan. Betul, kita order dia bayar. Santai Ustaz kan. Dia bawa kotak ni, lepas tu dia bawa seceh dia sekali. Dia kata, apa hal ni? Dia kata, ni Ustaz cuba rasa kopi ni. Okey kan. Saya pun banca, minta air kosong kat ni, banca, sedap saya kata, kan. Dia kata, itulah Ustaz, kita nak berniaga kopi ni. Jadi taklah minta Ustaz jadi duta ke apa ke, jadi Ustaz mana-mana tolong sampaikan apa kalau siapa bagi tahu nak minum kopi ke apa ke. Jadi sebenarnya bermula pada awal tahun 2019 tu lah, kopi Pak Kodi ni di apa kata orang dimulakan. Sebelum tu memang JQ Venture ni adalah buat meniaga-meniaga lain. Tapi bila awal tahun 2019 tu, antara produk yang dipikirkan ialah kopi. Kenapa kopi? Sebab kopi macam tadi lah, setiap hari lebih 200,000 orang minum kopi. Jadi dalam yang ramai-ramai itu, apa salahnya JQ Venture ni ambil sikit lah percentage kan, meniaga kopi. Lepas tu kopi ni sebab benda yang mudah. Kadang kita jumpa kawan tu kat mana, jom kita kena kopi. Jumpa kedai kopi kan. Jadi kita just cetuskan idea tu, dan konsep yang lagi menarik pada masa dia jumpa saya tu, sebab dia kata, saya tengok satu dia punya packaging. Kotak dia, color dia garang. Color dia jauh dah nampak dah merah, menarik. Lepas tu bila buka banco tu pun kita nak kena pandai. Kadang satu seceh ni biasanya ni ada 27 kan gram. Satu seceh ni kalau mark yang biasa kita pakai tu,
just nice, tapi air tu jangan penuh sangat. Jangan ni penuh 3/4 tu dia tak pekat sangat, tak cair sangat. So kalau kita bancuh macam tu, so kita minum sedap lah. Jadi bila saya minum tu kata sedap. Sedap maknanya rasa dia nyeum. Ngam dia tu kita cerita pasal sedap dulu. Saya bab kopi ni saya tak suka cerita kuat ke bang ke apa enggak ni jadi. Betul. Yang itu saya kurang minat sikit. Betul. Tapi saya suka yang tu sedap. Lepas tu jadi dengan dia punya packaging dia, dengan rasa dia. Lepas tu dia kata ini Pak Qadir siapa pula? Sebab saya tanya kat dia sebab nama ni dah ada siap dah. Semua dah ada siap. Saya kata siapa pula Pak Qadir ni? Dia kata Pak Qadir ni sebenarnya just nama je. Sebab nak bagi tahu Pak Qadir ni ibarat macam ikon kedai kopi lah. Itu dia kan. Jadi dan barang ni pun sebenarnya alhamdulillah banyak dapat sambutan di kalangan pengusaha-pengusaha kedai makan. Sebab sambil dia meniaga produk dia, makanan dia. Jadi kata orang pelanggan ni ada macam-macam variasi lah. Betul. Dia nak order teh tarik ke apa ke. Betul. Salah satunya dia boleh order kopi Pak Qadir ni lah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan yang berada di depan skrin masing-masing, baik handphone, baik laptop dan sebagainya. Okey, sebelum itu like dan share dan terima kasih kerana selalu dan memastikan menyokong produk di shopping.tsts ini. Kalau ikutkan tuan-tuan lebih 100 produk ya. Okey, so pagi ini di antaranya kopi Pak Qadir. Okey. Mungkin kita tengok tuan-tuan ustaz tengok ustaz dah tahu dah ini produk ustaz kan. Tapi tuan-tuan yang di depan sini ya. Okey, tengok sini ada yang papan, ada yang kotak, ada yang mini bungkusan ni kan. So ada harga dia. So ini lebih kurang dalam RM20. Ya, RM20 dan ini pun 20, ini RM8. So semuanya tuan-tuan dan puan boleh dapatkan di shopping.tsts ya, insya-Allah. Okey Ustaz, tadi kita sembang-sembang ni kan. Nak tahu jugalah ramuan khasiat. Dah kita nampak warna merah dah garang kan. Ya. Lepas tu tengok dia tulis kat depan kotak ni pun saya dah gerun. Ya, jadi mungkin Ustaz dah pernah minum, memang penggemar kopi. Saya pun pernah minum. Tapi Ustaz sendiri yang cerita ya kepada penggemar kopi dan juga pelanggan followers Tabung Travel. Jadi sebenarnya antara produk keluaran kopi Pak Qadir ni yang laris ni lah. Yang pemesan merah kita ada kopi koko pun ada, macam-macam. Kopi moringa pun ada, ada teh tarik pun ada. Tapi kopi Pak Qadir yang secik merah ni ini antara yang paling laris sebab ini satu-satunya produk yang kita mulakan keluar. Yang kita mulakan keluar ini. So kopi campur dengan tongkat ali, biasalah tongkat ali untuk tenaga lah. Betul. Untuk tenaga, untuk stamina kan. Ganu Dharma ni untuk lebih kepada dalaman. Suci perut. Sebab tu kadang ada sebawa tu kawan-kawan kita bila dia dah breakfast contoh dia dah minum ni tak sampai 20 minit dia pergi dia pergi itulah baguslah kan. Itu memang itu salah satu kelebihan dan Ganu Dharma lah. Dia akan proses kita punya dalaman perut ni. Dan satu yang pengalaman saya sendirilah bila minum kopi Pak Qadir ni kita punya gula dalam darah tu. Sebab biasalah kita ada manis sikit kan. Yalah kalau umur macam saya ni pun kan macam-macam lah kita ada manis sikit. Jadi bila kita minum konsep macam ini insya-Allah ini salah satu usaha kita boleh kawal kita punya gula. Sebab bila contoh macam contoh paling tidak saya akan minum biasanya saya akan minum 3 kali. 3 hari 3 kali. 3 kali lah paling kurang lah pagi, tengah hari, petang ataupun malam nak tidur antaranya. Tapi kadang lebih jugalah dia jadi 4, jadi 5. Tapi bila kita ngamalkan minum konsep macam ini, kita punya kadar gula tu dia boleh kawal. Sebab kalau kita pergi kedai, kita order kejap teh tarik, kejap Nescafe, kejap teh ais padu lah apa semua macam meleleh tak meleleh tu. Tu bila kita buat macam tu, minum macam tu, nanti kita punya gula tu tak terkawal. Betul. Tapi bila kita buat konsep macam ni, alhamdulillah ini antara minuman kegemaran saya. So kita boleh kawal lah kita punya gula tu walaupun dia naik ke macam mana, tapi bila kita boleh maintain, insya-Allah dia boleh. Itu salah satu kelebihan lah. Betul. Yang saya sendiri
lalui benda tu, dah rasa. Sebab tu kadang ada kawan-kawan yang sama juga macam saya, dia dah ada stok gula. Saya jadan kau minum kopi ni lah. Kan? Okey. Sebab kita ni memang suka minum apa yang manis-manis contoh kan. Tapi bila barang tadi tu kita tak boleh nak kawal, itu yang akan jadi menyebabkan kita punya kesihatan nanti ada gangguan. Betul. Itulah Ustaz. Sekarang ni kesihatan tu nak kena jaga betul, itu paling utama kan. Betul. Dengan kopi Pak Kodi ni, tuan-tuan perempuan boleh tengok di skrin juga tu kopi yang mempunyai gabungan 2 herba. So dua herba ni ya akan mengawal baik gula, baik pun kita punya makan, selepas makan kita boleh keluarkan untuk pahadaman kita sebagainya, sesuai untuk dalaman kita ya Ustaz ya. Okey Ustaz, mungkin kita boleh share juga sehingga hari ini ya, bagaimana sambutan terhadap kopi Pak Kodi. Selain daripada Ustaz tadi cerita tadi, yang 200,000 orang penggemar kopi di Malaysia ni, sekarang ni kalau khususnya Pak Kodi ni. So far alhamdulillah, maknanya start kita mula tu 2019 sampai sekarang. Okey. Maknanya perniagaan tu berjalan. So maknanya ada usahawan-usahawan kita yang mengusahakan jadi wakil ke, jadi ejen ke, jadi apa? Alhamdulillah. Semuanya baru masa terkesan sikit, biasalah musim Covid, lebih kurang ialah sekarang ni dah okey alhamdulillah. Betul. Peringkat awal Covid, peringkat awal tu memang semua terjejas sebab kedai-kedai kopi tak boleh buka. Betul. Jadi kedai minum tak boleh buka. So maknanya kita punya ejen-ejen pengusaha ni, macam even kita punya pengusaha restoran pun ada juga dia jadi ejen kita. Betul. Dia tak boleh nak berniaga lah. Betul lah. Tapi alhamdulillah bisnes tu berjalan sebab siapa yang suka pergi kedai kopi tak boleh pergi kedai kopi, dia boleh order lah. Betul. Dia boleh order online kan, dia gantung dekat dapur. Betul. Dia nak minum dia ambil lah setiap hari, tengah hari satu, malam satu kan. Masuk duit sikit, ambil semua baca pergi kan. Dan tu mana kita buat macam-macam konsep tu. Ada yang papan ni memang senang gantung je kat dinding. Betul. Kan? Yang kotak ni kita boleh jadikan macam hadiah. Betul. Kita post, order lah 2-3 kotak, kita post. Kita post kat kawan-kawan kita semuanya birthday ke apa dia. Yang ini pula kita boleh jadikan macam gift-gift kecil-kecil lah, sikit-sikit lah. Kadang ada kawan-kawan tu dia suka kopi kan, kita pun buka, kita ambil lah 2-3 bagi kat dia. Betul kan. Jadi alhamdulillah, walaupun dalam situasi PKP, so kita punya perniagaan pun masih berjalan sebab macam tadilah, ada penggemar kopi, ada orang yang memang tiap-tiap hari dia mesti kena kopi. Dan alhamdulillah ini juga beri peluang kepada macam tadilah kita punya usahawan-usahawan kecil. Walaupun meniaga kopi ni mungkin untung dia tak macam niaga kereta lah kan. Itu sebiji kereta beribu-ribu. So ini mungkin 50 sen, RM1. Tapi kalau 50 sen, RM1 ni kita istiqamah, insya-Allah lah. Ada lah rezeki dia tu. Sikit. So ini antara perkara yang alhamdulillah kan, kita cuba terapkan dalam kita punya konsep perniagaan, konsep contoh lebih-lebih lagi macam kopi ni sebenarnya kalau kita pandang macam dia kecil je, tapi dia punya peranan tu besar. Contohnya macam bila kita apa-apa, jom kita pergi kedai kopi, kita duduk kedai kopi pun hidup. Jadi sebenarnya silaturahim tu hidup, ukhuwah tu hidup pasal kopi je. Lepas tu apa lagi? Lepas tu siapa-siapa yang nak income lebih, nak meniaga sikit tambahan, dia boleh buat macam ni ya? Boleh. Jadi sebenarnya konsep-konsep yang kecil-kecil sikit-sikit ni banyak orang kita terlepas pandang, tapi walaupun sebenarnya yang kecil-kecil, yang sikit-sikit itulah kadang dia nolong kita. Contoh macam inilah orang tua pesan kan, dia kata kau punya beg duit tu jangan penuh dengan macam-macam kad dia. Kadang kita punya beg duit tu tak apa-apa kad, jumpa orang ambil kad, jumpa kad. Lepas tu kita punya kad yang banyak-banyak dalam tu pun kad je, kadang duitnya tak ada. Betul. Dalam orang tu kata kalau kau ada duit banyak ke sikit, ambil satu keping RM50 ke RM100 ke, lipat masuk dalam wallet kau. Sebab nanti kalau time emergency ke apa semua, itu yang boleh nolong kau. Jadi nampak macam kecil tu, sekeping, 2 keping kan. Tapi bila kita selit kat situ, kita pun tak ingat. Betul lah. Lepas tu kita jalan, habis duit kan, tengok dalam tu ada duit. Tapi bila dah pakai, kena ganti balik. Kena ganti balik, betul. Kena top up balik, kena letak balik. Jadi sebenarnya itulah konsep yang kita terapkan dalam kita punya perniagaan, dalam kita punya kemasyarakatan. Sebab barang yang kecil-kecil, benda yang kecil-kecil ni kadang kita banyak terlepas pandang. Walau sebenarnya dia punya macam tadilah manfaat dia, kebaikan dia banyak. So alhamdulillah lah setakat ni dah masuk tahun keempat ni, 2019, 20, 21, ni 22. Alhamdulillah kita punya niaga berjalan lancar, dan
kalau nak cerita pasal kopi Pak Kodi ni, dia lebih banyak popular di belah-belah Perak lah. Perak, belah-belah Perak ya. Lepas tu Kang Wali ada sikit-sikit kan. Dan kita mengalu-alukan jugalah, pokok ada kawan-kawan yang menonton ni dia nak jadi ejen ke nak apa ke kan. Dia boleh berusaha dengan tabung haji TS Travel pun boleh, dengan kami pun boleh. Betul. Mungkin dia nak kata nak cuba jadi usahawan ke, ni kedai makan banyak dah buka ni, mungkin dia nak beli bawa motor, pusing kedai makan. Betul. Gantung. Minggu depan pusing, dia buat collect ke, dia hantar lagi ke, boleh juga. Itu antara yang kita bagi peluang lah kepada kawan-kawan yang nak berniaga. Okey. Itulah tuan-tuan yang boleh dikongsi dengan Ustaz sambutan berkenaan dengan kopi Pak Kodi. Sebab itu tuan-tuan, bukan sekadar kopi saja. Seperti Ustaz cakap tadi, ukuah ya. Sebab kopi ni lah kita boleh kumpul beramai Ustaz ya. Baik di rumah, baik di kampung-kampung, baik di mana-mana lah, warung dan sebagainya. Dan juga selepas ini untuk mereka-mereka sebagai macam ada restoran, kedai-kedai, warung-warung boleh dapatkan kopi Pak Kodi ni ya melalui shopping.cs ataupun terus ke tabung travel di sini ya. Jadi insya-Allah, sebab itu tuan-tuan, kita tengok di sini ini sesuai untuk di kedai ya, warung, restoran. Rasanya kat rumah okey Ustaz ya. Dia bagi senang. Cabut sudah tu ya. Ini sesuai untuk gift ya, untuk hadiah kepada pakcik ke ayah kita ke pun boleh ya, untuk kesihatan dalaman tak masalah. Dan ini sesuai untuk gigi kepada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, terus saya tengok saya ada komen ke. Okey, ada sedap kopi Pak Kodi ni. Maknanya terima kasih kepada Puan Wabi ya, maknanya dah test ni. Aja Zana Yahya. Okey, terbaik kopi Pak Kodi. Saya dah beli, sedap. Memang sedap. Tak sedap kami tak cerita, kami tak jual. Tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, di platform shopping.tsts ni kami memilih produk ya. Kerana kami memang welcome kepada semua pembekal ataupun Bumi Putra yang ada produk untuk masuk ke shopping. Tapi pemilihan produk tu penting. Ya, jadi ini Pak Kodi ni kami tengok betul-betul apa ingredient dia, apa yang terbaik untuk kami pasarkan kepada pelanggan dan sebagainya. Baik, sebelum kita akhir program Bicara Niaga pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh cerita sikit ataupun harapan syarikat lah, mungkin 5 tahun ke depan apa yang rasanya untuk kopi Pak Kodi ni ya. Macam tadilah sebenarnya yang boleh tercetus meniaga kopi ni pun salah satunya ialah peluang-peluang bisnes tu sudah pasti lah. Okay. Sebab ialah kita tahu setiap hari akan ada 200,000 orang lebih kurang yang minum kopi ni, dan kopi ni macam-macam benda pun, campur ni, ada yang 5 dalam 1, 6 dalam 1 kan. Pening Ustaz. Jadi sebenarnya walaupun cerita pasal bisnes, walaupun cerita tentang khasiat, walaupun cerita macam-macam peluang ni, sebenarnya kita jangan lupa sebab kopi ni pun salah satu minuman kegemaran Nabi. Nabi suka minum kopi sebenarnya. Sebab Nabi suka pada dasarnya minum kopi ni ataupun meniaga kopi ni meniaga barang sunnah lah. Sebab kita hari ni bila sebut sunnah, kita nampak madu. Kita nampak apa lagi? Yang itulah. Kismis, batu sauda lah. Kita kata itu makanan sunnah, makanan sunnah. Sebenarnya kopi pun makanan sunnah Nabi SAW. Jadi kita nak ambil sedikit kata orang keberkatan jugalah. Nak meniaga ni, kalau kita buat betul all out, insya-Allah boleh meletup, boleh macam-macam. Nak sekarang ni zaman netizen, zaman viral kan. Sekejap Ustaz. Kan. Jadi kalau kita buat belas gila-gila, memang kata orang boleh laku, meniaga boleh meletup. Tapi macam tadilah, bila kita dah campur aduk yang bukan-bukan, so akhirnya cerita pasal kopi tu dia dah tenggelam. Dia cerita pasal benda lain. Nak lawan, nak risum, nak keluar, nak terbang kan. Walhal sebenarnya dia punya bahan asalnya adalah kopi. Dan kopi itu kita jangan lupa itu sunnah Nabi. So kita kena hormati juga. Kata orang, aroma kopi itu kan, ingredient kopi itu kena hormati. So insya-Allah ini yang kami pun cuba jaga juga. Sebab tu produk kami pun tak ada yang macam-macam 5 dalam 1, 6 dalam 1, 7 dalam 1. Lepas tu yang kedua, kita still guna ikut dia punya SOP dia. Kilang kita ada halalnya, ada AMP-nya kan? Betul. Sebab kita nak meniaga makan minum ni, lebih lagi kepada ialah orang nanti bila makan minum sihat, dia boleh ibadah selesa kan. Lepas tu kita memang
targetlah benda ni supaya sedikit sebanyak dia dapat memenangi hati-hati kata orang penggemar kopi di Malaysia ni kan. Memang bukan senang pun, sebab contoh macam kicap lah, kalau kita dah biasa dengan kicap A kita tak kan nak pindah kicap B susah. Memang susah. Tapi sebenarnya bisnes kicap tu banyak. Jadi macam ni juga kopi. So insya-Allah mudah-mudahan kita boleh memenangilah hati